Suara serak Presiden Nigeria telah menyebabkan seluruh dunia terdiam. Kebenaran yang cuba disembunyikan oleh seluruh dunia mengenai Nigeria pada tahun 2024 mesti didedahkan. Di sebuah kampung terpencil di Nigeria, peralatan penggerudian yang paling canggih telah terhenti dalam sekelip mata. Pasukan jurutera dari Jepun menarik diri tanpa sebab yang jelas. Jurutera Jerman melarikan diri dengan kata-kata bahawa ia adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Malah pasukan pakar terakhir dari Malaysia pun terpaksa menamatkan misi mereka dengan berkata bahawa kawasan itu terlalu berbahaya, ini adalah bumi kematian, segala-galanya sedang mati. Tetapi pada saat semua orang menyerah, sesuatu yang menakjubkan telah bermula. Di bumi kematian itu, sesuatu mula berkembang dan mata penduduk kampung mula berubah. Mulai saat ini, kami akan mendedahkan catatan 48 jam yang mengejutkan yang cuba disembunyikan oleh seluruh dunia. Selamat sejahtera, nama saya Adeola. Saya tinggal di sebuah kampung kecil di negeri Adamawa, Nigeria. Hari itu, 15 Mac 2023, adalah hari yang paling terdesak dalam hidup saya. Apabila pasukan penggerudian dari Jepun mengumumkan penarikan diri mereka, saya berlari dan memegang erat seluar ketua pasukan itu. Tolonglah, anak-anak kami akan mati. Kuku saya penuh dengan tanah, lutut saya berdarah dan melecet, tetapi saya tidak merasa apa-apa. Hanya satu fikiran di kepala saya mesti menahan mereka ini. Kami tidak boleh melepaskan harapan terakhir ini. Puan Adeola, saya benar-benar minta maaf, tetapi lapisan batu granit itu terlalu tebal. Dengan peralatan kami, ia mustahil lagi. Encik Tanaka, ketua pasukan Jepun, cuba melepaskan tangan saya dengan lembut, tetapi saya memeluk kakinya lebih erat. Kalau kamu tak boleh buat, siapa lagi yang boleh? Bukankah kamu kata Jepun yang terbaik di dunia? Di sisi saya, ketua kampung Oku hanya mampu tunduk, dahi menyentuh tanah untuk merayu. Wanita-wanita lain pula menjatuhkan diri berbaring di hadapan truk. Langgar saja kami, lagipun, kalau tiada air, kami tetap akan mati. Seseorang menjerit. Suara itu adalah milik Nkechi, seorang ibu yang kehilangan anak perempuannya yang berusia 5 tahun 3 hari sebelum itu. Air mata bergenang di mata Encik Tanaka, tetapi dia menggelengkan kepala. Kami telah menggerudi sedalam 120 meter. Mata gerudi rosak 3 kali. Pam air pula rosak 2 unit. Syarikat kami kata kami tidak boleh teruskan lagi. Macam mana kami nak hidup? Bagaimana dengan anak-anak kami? Saya merintih. Tetapi pasukan Jepun sudah mula menaiki truk satu persatu. Enjin menderu. Lelaki-lelaki muda di kampung cuba menghalang, tetapi sia-sia. Truk itu perlahan-lahan bergerak ke hadapan, tetapi dengan tegas. Saya berpaut pada truk itu sehingga saya hilang kekuatan sebelum jatuh terguling di atas tanah. Saya terbaring meniarap, menangis di atas tanah yang panas, melihat truk itu perlahan-lahan hilang dari pandangan. Ibu, kami, anak lelaki saya yang berusia 7 tahun, datang dan mengusap belakang saya dengan perlahan. Shino, anak perempuan saya yang berusia 10 tahun, berdiri di sebelah saya sambil menangis. Tiba-tiba, seseorang menjerit ke langit, "Ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan kami? Apakah salah kami?" Jeritan itu bergema di seluruh kampung. Semua orang tersungkur dan menangis di atas tanah. Bunyi truk yang semakin menjauh, bukan sekadar bunyi enjin. Ia adalah bunyi masa depan kami, bunyi kehidupan anak-anak kami yang semakin pudar. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Peristiwa 6 bulan yang lalu masih berlegar-legar di kepala saya. September 2000. Tragedi pertama bermula. Anak lelaki jiran saya, Adamu, yang berusia 3 tahun, jatuh sakit secara tiba-tiba. Mungkin kerana air, kata jururawat di stesen kesihatan kampung dengan berhati-hati. Air yang kami minum setiap hari memerlukan kami berjalan kaki lebih 20 km pergi dan balik untuk mengambilnya dari sungai yang semakin kering. Air itu mula bertukar menjadi coklat keruh, tetapi kami tiada pilihan lain. Selepas itu, mimpi ngeri benar-benar bermula. Oktober, 2 orang meninggal. November, seorang lagi. Dan pada Desember, kembar sepasang meninggal dunia selang sehari. Semua kanak-kanak berusia di bawah 10 tahun. Ini bukan wabak, tetapi kerana air yang tercemar adalah kesimpulan dari pasukan tinjauan US dari Amerika. Mereka segera cuba menggerudi telaga air bawah tanah.
Kami hanya perlu gerudi 20 meter dan kami akan menemui air bawah tanah yang bersih, kata mereka dengan yakin. Tetapi hanya seminggu, mereka menyerah kerana menemui lapisan batu keras pada kedalaman 15 meter. Seterusnya ialah agensi pembangunan dari Perancis. Mereka memilih lokasi lain, tetapi hasilnya sama. Saya tidak pernah jumpa struktur geologi seperti ini. Ia seperti perisai besi, kata mereka. Syarikat pembinaan dari China malah membawa masuk jentera besar. Bunyi penggerudian bergema, tetapi mereka terpaksa berhenti pada kedalaman 40 meter. Kalau tak guna kaedah letupan batu, ia mustahil, adalah kata-kata terakhir yang mereka tinggalkan. Dan 2 bulan lalu, agensi kerjasama antarabangsa Jepun yang berani tiba. Kami berbeza. Kami akan tunjukkan teknologi Jepun, kata mereka. Jujur, kami sangat berharap ketika itu. Kami percaya, jika Jepun, sebuah negara yang mampu menggerudi terowong melalui zon gempa bumi yang banyak, pasti mereka akan berjaya. Pada mulanya, semuanya berjalan lancar. Peralatan model terkini berfungsi tanpa henti. Kedalaman meningkat. 50 meter, 70 meter, 90 meter. Penduduk kampung berkumpul, melihat setiap hari. Apabila mereka melepasi 100 meter, sorakan gembira bergema. Hampir sampai. Sikit lagi, air akan datang. Tetapi pada 120 meter, semuanya terhenti. Ia tidak bergerak lagi. Dan hari ini, harapan terakhir mereka telah pergi. Saya melihat gambar yang tergantung di dinding. Wajah 5 kanak-kanak yang meninggal dunia kerana air merenung saya. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf, nak. Air mata mengalir tanpa henti. Saya memeluk Kemi dan Shino erat sepanjang malam, menggigil ketakutan bilakah kedua-dua anak saya ini terpaksa minum air maut itu dan jatuh sakit. Pukul 4 pagi, saya bangun mengikut kebiasaan. Kemi dan Shino masih tidur. Saya perlahan-lahan mengambil baldi air plastik dan keluar dari rumah. Wanita-wanita lain di kampung mula berkumpul. Semua orang mempunyai wajah yang sama. Letih, putus asa, tetapi tidak boleh menyerah. Wajah seorang ibu. Hari ini, kita mesti pergi lebih awal. Semalam ayah tinggal sikit sangat, kata seseorang, tetapi tiada siapa yang menjawab. Semua orang perlu menjimatkan tenaga, termasuk kata-kata. Jarak pergi balik 20 kilometer. Setiap hari, kami perlu berjalan kaki lebih 5 jam. Kami mesti bertolak sebelum subuh untuk mengelakkan bahang panas. Baldi air yang dijunjung di atas kepala membuatkan leher dan bahu sakit, tetapi kami tidak boleh berhenti. Dan apabila kami sampai di tepi sungai, keputusasaan yang lebih besar menanti kami. Ayah surut lagi. Ia hampir tidak boleh dipanggil sungai lagi, hanya lopak lumpur hitam coklat yang hanya setinggi lutut. Air jernih di bahagian atas sudah diambil oleh orang yang datang lebih awal. Apa yang tinggal untuk kami ialah air keruh yang bercampur dengan tanah liat di dasar lopak. Bagaimana saya nak bagi anak saya minum air macam ni? Kata seorang ibu muda yang menggendong anak kecil di belakangnya sambil menangis. Tetapi kami tiada pilihan. Kami perlahan-lahan mencedok air ke dalam baldi, cuba untuk tidak menumpahkan walau setitik pun, tetapi ia sangat sukar. Perjalanan pulang lebih menyeksakan. Berat baldi air di atas kepala terasa berganda. Matahari semakin terik. Apabila sampai di rumah, kami merengek kehausan. Saya terpaksa menggunakan kain untuk menapis air keruh itu berkali-kali, tetapi warnanya masih keruh. Saya perlu merebusnya, dan biarkan ia sejuk barulah saya berani beri anak-anak saya minum. Pergi sekolah, nak. Saya memberitahu Kemi, tetapi anak perempuan saya menggelengkan kepala. Hari ini saya kena ambil air lagi, ibu. Nanti lambat nak masuk kelas. Impian yang terpaksa ditinggalkan oleh kanak-kanak berusia 10 tahun. Itulah realiti kami. Menjelang petang, kami terpaksa pergi lagi. 2 kali sehari, kadang-kadang 3 kali. Kehidupan setiap hari dihabiskan dengan mengambil air. Adakah ini hidup? Tidak. Ini hanyalah perjuangan untuk terus hidup. 2 bulan berlalu sejak hari pasukan Jepun beredar. Dalam tempo itu, seorang lagi kanak-kanak meninggal dunia. Walaupun kanak-kanak dari kampung sebelah, berita ini membuatkan kami semakin takut. Patutkah kita pindah ke tempat lain? Ogun, suami saya, mengeluh. Tapi kita tak ada tempat nak pergi, tak cukup duit. Dan suatu pagi,
sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Ada truk datang. Kanak-kanak menjerit sambil berlari memberitahu. Sukar dipercayai, tetapi ia benar. 2 buah truk sedang mereda debu masuk ke dalam kampung. Siapa pula ni? Sudahlah. Reaksi penduduk kampung dingin. Kami tidak tahan lagi dengan harapan palsu. Truk berhenti. 8 orang lelaki turun. Mereka orang Asia, tetapi tidak kelihatan seperti orang Jepun. Selamat sejahtera, kami dari Malaysia, sapa lelaki yang kelihatan seperti ketua pasukan dalam bahasa tempatan. Dia kelihatan berusia sekitar 50-an dan memperkenalkan dirinya sebagai Encik Ahmad. Malaysia. Ketua kampung Oku bertanya dengan wajah keliru. Jujur, saya sendiri tidak tahu di mana Malaysia terletak di dunia ini. Kami datang untuk menggali telaga air bawah tanah, katanya. Mendengar kata-kata itu, keluhan kedengaran di kalangan penduduk kampung. Cukuplah. Baliklah, kata seseorang dengan acuh tak acuh. Amerika gagal, Jepun pun menyerah. Kamu ni siapa? Encik Ahmad kelihatan serba salah. Dia mungkin tidak menyangka akan menerima sambutan yang dingin sebegini. Tapi, kami nak cuba sekali lagi. Mungkin kami boleh tolong, katanya. Tidak. Saya menjerit membalas. Kami tak tahan lagi. Memberi harapan kemudian pergi. Kami penat. Air mata saya mengalir. Perasaan marah dan sedih bercampur baur. Tolonglah, baliklah. Biarkan kami sendiri. Wanita-wanita lain mengangguk setuju. Kanak-kanak bersembunyi di belakang ibu mereka kerana takut. Pasukan Malaysia berpaling dan berbincang sesuatu. Tiba-tiba, seorang pemuda dari pasukan itu melangkah ke hadapan. Namanya Hairi. Kalau macam tu, biarkan kami buat tinjauan sahaja. Kami tak akan gerudi. Tinjauan? Ya. Cuma nak tengok kenapa pasukan sebelum ini gagal. Boleh, Ketua Kampung Oku? Ketua Kampung berfikir sejenak sebelum mengangguk. Kalau sekadar tinjauan, boleh. Tapi jangan letak harapan. Kami dah cukup menderita. Pasukan dari Malaysia ini benar-benar berbeza. Walaupun pasukan lain bergegas menurunkan peralatan dan mula menggerudi sebaik sahaja tiba, mereka menghabiskan masa 2 minggu berjalan meninjau ke seluruh kawasan. Apa yang mereka buat? Penduduk kampung berbisik. Encik Ahmad dan pakar geologi bernama Dr. Zulkifli menghabiskan setiap hari mengorek tanah dari pelbagai tempat untuk diperiksa. Mereka menggunakan alat kecil untuk mengukur nilai tertentu, menanda pada peta dan mengambil gambar. Orang-orang ni pelik betul. Mengintai-intai di sekitar lubang yang digerudi oleh pasukan Jepun lagi. Setelah seminggu, saya tidak tahan, lalu saya pergi bertanya. Apa yang kamu tinjau ni, Doktor? Zulkifli mengesat tanah dari tangannya dan menjawab. Kami perlu tahu kenapa mereka gagal, barulah kami boleh cari cara lain. Cara lain? Ya. Kalau buat cara yang sama, hasilnya akan sama, kata-katanya terlekat di fikiran saya secara aneh. Pada hari ke-10, pasukan Malaysia memanggil penduduk kampung berkumpul di Balai Raya. Mereka membentangkan sekeping kertas besar dan mula menjelaskan. Di bawah tanah kawasan ini, terdiri daripada 3 lapisan batu keras, Encik Ahmad menunjuk pada gambar. Pasukan Amerika terhenti di sini. Pasukan Cina terhenti di sini. Dan pasukan Jepun terhenti di sini. Semuanya lapisan batu keras yang sama. Jadi, apa bezanya? Tanya ketua kampung. Tapi di sini, dia menunjuk pada satu titik di peta. Di titik ini, lapisan batu itu retak berbentuk V. Kita perlu menggerudi lebih dalam, barulah ada peluang. Penduduk kampung berpandangan antara satu sama lain. Tidak yakin. Pasukan Jepun pun pernah cakap macam ni, tapi akhirnya gagal. Ya, sebab itu kami tidak tergesa-gesa, tambah Hairi. Kalau gagal pun tak mengapa. Yang penting, cuba sedaya upaya. Suasana aneh mula terbentuk. Sikap mereka yang tidak mahu mengalah kelihatan berbeza. Tetapi kami. Saya mahu bercakap, tetapi kami berlari ke hadapan. Pak Cik datang sini sebab apa? Hairi tersenyum dan mencangkung, merenung mata kami. Sebab Pak Cik nak tolong orang yang perlukan air kami. Pak Cik lain pun cakap macam tu. Kalau begitu, kami akan tunjukkan sendiri macam mana kami berbeza. Selepas 2 minggu tinjauan, akhirnya pasukan Malaysia mula menurunkan peralatan. Lokasi yang mereka pilih sangat menghairankan. Ia adalah kaki bukit di luar kampung, tempat yang tidak pernah diberi perhatian oleh sesiapa.
Betul kena gerudi di sini? Ya, ini tempat yang terbaik. Semasa persediaan penggerudian, pasukan Malaysia sentiasa berbual dengan penduduk kampung. Mereka mendengar betapa teruknya masalah kekurangan air, bagaimana kanak-kanak sakit dan bagaimana kehidupan seharian mereka. Dulu Malaysia pun pernah kekurangan air juga, cerita Encik Ahmad. Selepas perang, semuanya serba kekurangan. Tetapi kami tidak pernah menyerah. Kami tolong-menolong antara satu sama lain sehingga ke hari ini. Sebab itu, kamu datang tolong kami sebagai balasan kepada apa yang kami terima. Kami pun pernah dapat banyak bantuan. Pada hari pertama penggerudian, penduduk kampung hanya berdiri melihat dari jauh. Walaupun mereka tidak mahu berharap lagi, mata mereka tetap tidak dapat lari dari memandang. Adakah kali ini akan berbeza? Dah melepasi 30 meter, jerit Hairi. Hari pertama, mereka menggerudi cukup dalam. Tetapi wajah penduduk kampung masih biasa. Kerana pasukan Jepun pernah menggerudi sehingga 40 meter pada hari pertama. Hari kedua, 50 meter. Hari ketiga, 65 meter. Nampak macam lancar, kata seseorang perlahan, tetapi segera menutup mulutnya. Terlalu awal untuk menaruh harapan. Tetapi kanak-kanak tidak berfikir begitu. Wow, dah 70 meter. Kami berlari melihat nombor di tapak kerja setiap hari dan kembali melaporkan. Pak Cik kata tak lama lagi air akan datang. Ibu, jangan berharap sangat. Nak, saya mengingatkan, tetapi mata anak saya bersinar. Cara kerja pasukan Malaysia berbeza jelas. Jika pasukan Jepun bekerja pantas dan tepat, pasukan Malaysia bekerja perlahan tetapi konsisten. Walaupun semasa waktu rehat, mereka masih menyelenggara peralatan dan bermesyuarat setiap malam. Kenapa kerja lambat sangat? Tanya saya pada suatu hari. Kalau tergesa-gesa, akan berlaku kesilapan. Kami nak pastikan ia berjaya dalam satu percubaan, jawab Dr. Zulkifli. Selepas seminggu, akhirnya mereka menggerudi melepasi 80 meter. Sekarang, penduduk kampung mula memberi perhatian, seorang demi seorang, atau mungkin kali ini. Jangan cakap, nanti tak jadi. Kami takut untuk menyebut perkataan harapan, seolah-olah jika diucapkan, ia akan hilang. Dan pada 85 meter, krisis pertama tiba. Mereka menemui lapisan batu yang sangat keras. Bunyi mata gerudi berubah, bunyi logam yang nyaring dan menusuk telinga bertembung dengan batu. Wajah penduduk kampung mula gelap. Dah mula, ya? Semua orang sudah menjangkakan ia akan berlaku. Masalah sebenar bermula dari sini, pasukan Malaysia berhenti dan bermesyuarat. Cuba tukar sudut sikit. Tak boleh, nanti kena gerudi lebih dalam. Tak apa, cuba pusing ke sisi mungkin lebih baik. Selepas perdebatan berjam-jam, mereka membuat keputusan. Laraskan sudut gerudi 15 darjah dan cuba lagi. Adakah ia akan berjaya? Penduduk kampung ragu-ragu, tetapi pasukan Malaysia kelihatan yakin. Mata gerudi yang telah dilaraskan sudut mula menggerudi sekali lagi. Pada mulanya masih keras, tetapi perlahan-lahan ia maju sedikit demi sedikit, 90 meter. 2 hari kemudian, mereka berjaya melepasi kedalaman 90 meter. Sekarang, semua penduduk kampung menahan nafas melihat, kerana ini adalah kedalaman yang pasukan Jepun pun gagal capai. Ibu, saya rasa kali ini mesti berjaya. Shino memegang tangan saya sambil berkata, kita kena tengok dulu. Nak, saya berkata begitu. Tetapi jantung saya mula berdebar kencang. 95 meter, 100 meter, melepasi 100 meter. Sorakan bergema. Ini adalah kali pertama penduduk kampung bertepuk tangan. Tetapi Encik Ahmad melambaikan tangan agar semua orang bertenang. Belum lagi. Yang sebenar bermula dari sini. Sementara penggerudian berjalan, kisah istimewa antara pasukan Malaysia dan penduduk kampung mula terjalin. Ia bermula dengan bola sepak. Satu hari semasa rehat, Hairi mula bermain bola sepak dengan kanak-kanak. Pada mulanya, hanya kami dan beberapa rakan, tetapi tidak lama kemudian, lebih ramai kanak-kanak berkumpul. Pas sini, tendang, gol. Gelak ketawa kanak-kanak bergema di seluruh kampung. Ini adalah kali pertama dalam beberapa bulan. Jurutera Malaysia yang lain juga mula menyertai. Jurutera menjadi penjaga gol, manakala Encik Ahmad menjadi pengadil. Ayah saya yang paling hebat, kata kami dengan bangga. Ogun, sejak bila kau pandai main bola? Tanya saya. Selepas permainan tamat,
Pasukan Malaysia mengeluarkan sesuatu yang istimewa. Ini apa? Ini Maggi Mee, makanan Malaysia. Kanak-kanak melihat makanan yang belum pernah mereka lihat dengan mata yang ingin tahu. Apabila air panas dituang ke atas mie, bau rempah ratus terhidu. Bau pelik. Shino mengkerutkan hidungnya. Tetapi apabila dia mencuba suapan pertama, matanya terbeliak. Sedapnya, walaupun pedas, tapi sedap. Sejak hari itu, waktu makan tengah hari menjadi waktu yang istimewa. Wanita-wanita di kampung akan membawa makanan tempatan Nigeria, manakala pasukan Malaysia akan berkongsi makanan mereka. Ini nasi jollof, resipi nenek saya. Pasukan Malaysia makan makanan yang saya bawa dengan berselera. Wah, sedapnya. Kalau makan dengan nasi kerabu, mesti lagi sedap. Nasi kerabu tu apa? Ia makanan tempatan Malaysia. Lain kali, saya bawakan untuk cuba. Pada waktu petang, kami akan duduk mengelilingi unggun api. Pasukan Malaysia akan bercerita tentang negara mereka. Dulu, Malaysia pun pernah miskin juga. Selepas merdeka, kami kekurangan air dan makanan, cerita Encik Ahmad. Tetapi kami tidak menyerah. Kami tolong-menolong antara satu sama lain sehingga ke hari ini. Sebab itu kamu datang tolong kami? Ini adalah membalas apa yang pernah kami terima. Kami pun pernah menerima banyak bantuan. Satu malam, Dr. Zulkifli mengeluarkan gitar. Pandai menyanyi ke. Penduduk kampung mula menyanyikan lagu tempatan dan pasukan Malaysia menyambutnya dengan lagu mereka. Walaupun bahasanya berbeza, ia adalah saat di mana muzik menyatukan kami. Kenapa Pak Cik Hairi senyum sepanjang masa? Tanya Kemi kepada Hairi. Sebab senyuman itu mencipta tenaga Kemi. Kemi pun kena banyak senyum. Kalau air dah ada nanti, kita boleh senyum lebih lagi. Pertukaran ini perlahan-lahan membuka hati penduduk kampung. Apabila pasukan Malaysia tidak sihat, kami akan memberi ubat. Apabila hujan turun, kami akan memayungi mereka. Orang-orang ni memang berbeza. Berbeza macam mana, boleh rasa keikhlasan mereka. Mereka bukan datang sekadar nak buat kerja. Saya pun rasa begitu. Mereka bangun awal untuk bekerja keras. Apabila waktu rehat, mereka bermain dengan kanak-kanak. Mereka juga membantu kerja-kerja di kampung, terutamanya Encik Ahmad, yang akan memeriksa tapak penggerudian berulang kali setiap malam. Kenapa kena berhati-hati sangat? Saya bertanya. Dia tersenyum dan menjawab, sebab ini mungkin satu-satunya peluang kita. Saya tahu, kalau gagal lagi, kamu akan sakit hati macam mana. Kata-kata itu membuatkan saya terharu. Ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan orang yang benar-benar memahami kesakitan kami. Apabila melepasi 110 meter, keadaan mula berubah. Kelajuan gerudi berkurangan dengan ketara. Ada hari, jika dapat menggerudi 1 meter pun sudah dianggap baik. Saya rasa ia lebih tebal daripada yang dijangka. Wajah Dr. Zulkifli kelihatan tegang. Pada 115 meter, mata gerudi pertama patah. Tak apa. Kami ada alat ganti. Pasukan Malaysia menukar mata gerudi dengan tenang. Tetapi hanya 2 hari kemudian, yang itu pun rosak lagi. Ini mata gerudi yang terakhir, suasana mula suram. Penduduk kampung mula gelisah. Ia adalah pola yang terlalu biasa. Dan apabila mencapai 120 meter, kedalaman yang pasukan Jepun menyerah, gerudi berhenti sepenuhnya. Tidak, saya menjerit. Hanya bunyi krak-krak gerudi yang menghentam lapisan batu bergema. Ia tidak bergerak lagi. Tunggu, jangan teruskan. Encik Ahmad segera mengarahkan kerja dihentikan. Pasukan Malaysia memanggil mesyuarat tergempar. Batu ini granit, ia lebih keras daripada yang kita jangka. Cuba tukar sudut lagi atau pusing ke sisi? Perdebatan berlangsung dengan tegang. Pendapat dalam pasukan mula berpecah. Jujur, dengan peralatan kita, ia dah melebihi kemampuan, kata seorang jurutera. Pasukan Jepun yang guna alat paling canggih pun gagal. Apa yang kita boleh buat lebih lagi? Tapi kita tak boleh menyerah, balas Hairi. Tengoklah wajah mereka ni. Kita adalah harapan terakhir mereka. Perdebatan mula menjadi sengit. Penduduk kampung hanya melihat dari jauh. Dah mula. Akhirnya tak berjaya juga, bisikan putus asa kedengaran. Mesyuarat berlangsung sehingga larut malam. Hanya cahaya lampu dan bunyi suara yang keluar dari tingkap sahaja yang menjadi bukti bahawa mereka belum menyerah. Keesokan paginya, Encik Ahmad memanggil penduduk kampung berkumpul.
Wajahnya kelihatan letih kerana tidak tidur semalaman. Saya minta maaf, ia lebih sukar daripada yang kami jangka. Cukuplah, Ketua Kampung Oku melambaikan tangan melarang. Kamu dah cuba sedaya upaya. Terima kasih banyak. Ia belum tamat, kata Encik Ahmad. Kami masih ada cara lain. Cukuplah, kali ini giliran saya yang cakap. Kami tak nak harapan palsu lagi. Sudahi dengan baik, kata saya. Penduduk kampung mula beredar, seorang demi seorang. Ayah, kami memegang tangan saya. Air mata bergenang di matanya. Pak Cik pun nak pergi juga ke? Saya tidak dapat menjawab. Suara tersekat di kerongkong. Tunggu sekejap. Tolonglah tunggu. Jerit Hairi, tetapi tiada siapa yang menoleh. Kami telah melalui perkara ini terlalu banyak kali. Petang itu, pasukan Malaysia mula mengemas peralatan. Gerudi, pam air, peralatan pengukuran, semuanya diangkut ke atas trak. Aneh, apabila pasukan lain pergi, penduduk kampung akan merayu, tetapi kali ini, tiada siapa yang berbuat begitu. Semua orang hanya berdiri melihat dari jauh. Ibu, kenapa tak ada sesiapa yang halang Pak Cik? Tanya Shino. Kami semua dah penat, nak. Tiba-tiba, Hairi berlari dan berhenti di hadapan saya. Saya benar-benar minta maaf. Kami sepatutnya boleh buat lebih baik lagi. Air mata bergenang di matanya. Tak apa, itu bukan salah kamu. Kirim salam kepada Kemi dan Shinoya, kata-kata itu menyakitkan hati saya. Pasukan lain hanya pergi, tetapi orang-orang ini, mereka benar-benar merasa bersalah. Apabila pengemasan hampir selesai, Kemi berlari keluar. Dia berlari ke arah Hairi dan menghulurkan sesuatu. Ia adalah burung kertas kecil yang dia lipat sendiri. Ini hadiah. Bila dah balik Malaysia, jangan lupa kami ya. Hairi mencangkung dan memeluk Kemi erat. Pak Cik tak akan lupakan. Encik Ahmad, yang melihat kejadian itu, terhenti. Dia melihat jauh dan bercakap sesuatu kepada pasukan dalam bahasa Malaysia yang saya tidak faham, tetapi ia kelihatan seperti perbincangan yang sangat serius. Tunggu sekejap, Encik Ahmad berjalan ke arah kami. Boleh bagi kami masa 2 minggu lagi? Apa? Semua orang terkejut. Saya nak cuba cara lain, cara yang sama sekali berbeza. Cukuplah. Ini dah cukup, kata saya, tetapi dia menggelengkan kepala. Di sana, dia menunjuk ke bukit di luar kampung. Corak batu di sana kelihatan pelik. Mungkin laluan air bawah tanah datang dari arah lain. Ketua, itu terlalu berisiko, bantah pasukan lain. Peralatan kita pun hampir rosak. Belum lagi bajet. Saya akan tanggung sendiri. Saya akan jelaskan kepada syarikat. Kesunyian menyelubungi pasukan. Gila ke? Kalau gagal macam mana? Tapi kalau balik macam ni, saya tak boleh hidup tenang. Mata Encik Ahmad tajam. Tengok muka budak-budak tu. Berani ke kita cakap kita dah cuba sedaya upaya? Tepat pada masa itu, pasukan Malaysia sedang berjalan melalui tanah perkuburan kampung di mana terdapat banyak batu nisan kecil. Batu nisan yang baru dibina sangat banyak. Encik Ahmad berhenti. Semua dikubur kanak-kanak ke? Ya. Sepanjang setahun yang lalu, suara saya bergetar. Dia perlahan-lahan berjalan dan menyentuh salah satu batu nisan. Shin Wuku, lahir 2018, meninggal 2023. Umur 5 tahun, kanak-kanak yang meninggal kerana air. Encik Ahmad berdiri diam begitu lama, sebelum berpaling dengan pantas. Kami tak pergi. Kami tak akan balik. Pasukan terkejut. Ketua, kalau kita balik macam ni, saya akan menyesal seumur hidup. Dia berjalan ke trak dan mula menurunkan barang semula. Gila ke? Apa kata syarikat? Saya uruskan. Siapa nak balik, baliklah. Pasukan berpandangan. Separuh daripada mereka menggelengkan kepala. Maaf, Ketua. Keluarga saya menunggu. Faham? Pergilah. 4 orang pergi. Yang tinggal hanyalah Encik Ahmad, Dr. Zulkifli, Hairi, dan seorang jurutera sahaja. Betul-betul nak buat? Tanya Dr. Zulkifli. Ya, sedaya upaya. Tapi peralatan tak cukup. Orang pun tak cukup. Kita buat sedaya upaya yang kita ada. Penduduk kampung memandang mereka dengan wajah tidak percaya. Kenapa? Kenapa buat macam ni? Tanya saya. Encik Ahmad memandang Kemi dan Shino, lalu berkata, saya pun ada anak juga. Di Malaysia, kalau anak saya terpaksa menderita sebab tak ada air. Suaranya bergetar sedikit.
Saya pun nak seseorang cuba sedaya upaya untuk mereka juga. Malam itu, 4 orang pasukan Malaysia membentangkan peta dan bermesyuarat lagi. Kita kena berhenti fikir tentang menggerudi terus menembusi lapisan batu. Kena cari cara lain. Kalau macam tu, kena cari jalan pintas. Cari ruang kosong antara lapisan batu. Boleh ke buat? Tak tahu, tapi kena cuba. Kami yang mengintai dari luar berkata, "Ibu, Pak Cik tak pergi." "Ya, nak." Mereka tak pergi. Ini adalah kali pertama, benar-benar kali pertama, perkataan harapan muncul di hati saya. Orang yang telah menerima kegagalan tetapi masih tidak pergi. Orang yang kekal bukan kerana wang atau nama, tetapi kerana kami. Adakah kali ini akan berubah? Tak tahu, Ogun. Suami saya merangkul bahu saya. Tetapi saya melihat cahaya lampu di luar tingkap. Itu adalah kali pertama saya rasa benar-benar ada harapan. Keesokan harinya, bentuk kerja yang sama sekali berbeza bermula. Kami akan berhenti menggerudi secara menegak, tapi akan gerudi secara serong, berpilin ke bawah. Dr. Zulkifli menunjukkan pelan baru. Ia akan ambil masa lebih lama, tapi ada kemungkinan untuk mengelak lapisan batu keras. Kali ini, penduduk kampung datang membantu sepenuhnya. Boleh kami tolong apa-apa? Kami kekurangan orang. Boleh tolong angkat peralatan atau jaga malam? Lelaki muda di kampung menawarkan diri untuk membantu. Kerja 24 jam bermula. Siang hari, pasukan Malaysia bekerja. Malam hari, lelaki muda di kampung membantu tugas sampingan. Hati-hati, jangan sampai sudutnya lari. Walau sedikit pun, ia adalah kerja yang sangat teliti. Kesilapan kecil boleh menyebabkan gerudi menghentam lapisan batu. Seminggu berlalu. Kemajuan sangat perlahan, tetapi terus ke bawah, 125 meter. 130 meter. Kita dah lepas lapisan batu. Sorakan kedengaran. Tetapi masalah baru timbul. Gerudi terlalu panas. Kerja pada sudut macam ni perlukan lebih banyak air penyejuk. Air penyejuk pun dah hampir habis. Tepat pada masa itu, wanita-wanita di kampung melangkah ke hadapan. "Biar kami pergi ambil air dari sungai. Tapi air minum? Tak apa. Ini lebih penting." Wanita-wanita yang setiap hari terpaksa mengambil air untuk meneruskan hidup, kini mereka mengambil air untuk menyejukkan mata gerudi dan harapan. Kerja terus berjalan. Pada 140 meter, mereka menemui lapisan batu lagi. Kali ini, tidak boleh dielak. Ia terlalu luas. Itu adalah saat keputusasaan, tetapi kami tidak boleh menyerah. "Sikit lagi, tolonglah. Sikit lagi," Hairi merayu. Tiba-tiba, Dr. Zulkifli melihat sesuatu. "Tunggu, lapisan batu ni nampak pelik." Setelah diperiksa dengan teliti, mereka menemui keretakan kecil pada lapisan batu. "Kalau gerudi di sini, sangat berbahaya. Ia mungkin runtuh," kata jurutera itu. "Tapi ini satu-satunya peluang kita." Ia adalah pilihan sekali lagi. Penduduk kampung berkumpul. "Biar kami buat keputusan sendiri." Ketua kampung Oku melangkah ke hadapan. "Walaupun berbahaya, teruskan. Ini yang terakhir." Semua orang mengangguk setuju. Kami sendiri sudah bersedia. Penggerudian bermula lagi. Mereka perlahan-lahan menggerudi mengikut keretakan itu dengan berhati-hati. Kerja berjalan siang dan malam. Pasukan Malaysia hampir tidak tidur. "Boleh tahan ke?" Sikit lagi, mata Encik Ahmad merah, tetapi kedua-dua tangannya tidak pernah berhenti. Penduduk kampung membawa makanan, kanak-kanak melukis gambar untuk memberi semangat. Semua orang menjadi satu, menanti keajaiban. Apabila melepasi 150 meter, gerudi mula mengeluarkan bunyi yang pelik. "Krek-krek, tak elok. Galas berbola mungkin rosak," kata jurutera itu dengan risau. "Berapa lama lagi ia boleh bertahan?" "Tak tahu. Bila-bila masa pun boleh berhenti." Tetapi kemudian, pada saat itu, "Tunggu, ada sesuatu yang berubah," jerit Dr. Zulkifli. Gerudi tiba-tiba menembus dengan lembut. Kita dah lepas lapisan batu. Semua orang menahan nafas. 155 meter, 160 meter. Tiba-tiba, terasa gegaran yang perlahan. Ini. Encik Ahmad memeriksa alat pengukur tekanan air. Ia sangat perlahan, tapi alat pengesan tekanan air dapat mengesannya. Saya tak sangka. Adakah ini isyarat bahawa air benar-benar ada? Tetapi kemudian, krorang.
Dengan bunyi nyaring yang menusuk telinga, gerudi berhenti sepenuhnya. Tak boleh, ini dah had maksimum. Kalau paksa, ia akan rosak semua. Ia adalah masa yang paling teruk. Isyarat air muncul, tetapi peralatan mencapai hadnya. Apa yang kita nak buat? Semua orang memandang Encik Ahmad, wajahnya penuh konflik. Sikit lagi, cuma sikit lagi, kalau mesin rosak, semuanya tamat. Tapi kalau berhenti di sini, tiba-tiba, penduduk kampung perlahan-lahan berjalan masuk. Teruskan, kata ketua kampung Oku. Walaupun rosak, tak mengapa. Kami tak nak menyesal nanti. Ya, sampai macam ni, semua orang fikir benda yang sama. Encik Ahmad menarik nafas dalam-dalam. Saya faham. Tapi, dia melihat sekeliling, ini betul-betul yang terakhir. Kalau kali ini gagal, kami faham, kami semua faham. Encik Ahmad mengangguk dengan tegas. Semua orang ke belakang. Mungkin bahaya. Ketegangan merebak. Cabaran terakhir. Berjaya atau gagal sepenuhnya. Gerudi mula bekerja semula. Yad. Yad. Ia mengeluarkan bunyi merintih sambil perlahan-lahan menggerudi sedikit demi sedikit. 168 meter. Tiba-tiba, gerudi menembus ruang kosong. Apa? Saat itu, fus. Bunyi sesuatu datang dari bawah tanah. Semua orang ke belakang, jerit Encik Ahmad. Tetapi sebelum sempat mengelak, boom, pancutan air yang sangat besar menembusi tanah. Air dah datang. Aliran air yang jernih memancut tinggi ke udara setinggi 20 meter, seolah-olah kehidupan yang terperangkap di bawah tanah telah meletupkan tenaganya. Sorakan yang tidak dapat digambarkan bergema. Orang ramai berlari ke bawah pancutan air. Ini air betul. Kanak-kanak menjerit dan bermain dengan gembira. Kemi dan Shino menari di tengah-tengah air. Saya tersungkur dan menggunakan kedua-dua tangan untuk menada air yang jernih dan sejuk yang mengalir melalui tapak tangan saya. Ini air betul ke? Saya tak percaya. Ini adalah kali pertama dalam 40 tahun. Ketua Kampung Oku tersenyum sambil memandang langit dengan air mata. Terima kasih. Terima kasih, ya Tuhan. Wanita-wanita berpelukan dan menangis. Lelaki-lelaki tidak dapat menahan air mata. Kita berjaya. Kita betul-betul berjaya. Hairi memeluk Encik Ahmad. Keempat-empat pasukan Malaysia menangis. Cuba minum. Minumlah, jerit seseorang. Orang ramai perlahan-lahan mencuba air itu, wajah mereka terkejut. Air ni manis. Tak pernah minum air sebersih ini. Pancutan air masih memancut tanpa henti, seolah-olah ia tidak akan pernah kering, seolah-olah ia akan mengalir selama-lamanya. Encik Ahmad berjalan ke arah saya. Puan Adeola, katanya. Dia tidak dapat meneruskan, hanya menangis. Saya memeluknya erat. Terima kasih banyak. Malam itu, kampung kami menjadi pesta kegembiraan. Kami menyalakan unggun api, menyanyi dan menari. Kami minum air dan minum lagi. Ini adalah kali pertama kami tahu betapa gembiranya dapat minum air sepuasnya tanpa perlu takut kehabisan. Lepas ni kita takkan haus lagi. Kami yang basah kuyup ketawa. Senyuman itu sangat indah. Hadiah pertama yang diberikan oleh air ialah senyuman kanak-kanak. Sebulan berlalu. Kampung kami berubah sepenuhnya. Pasukan Malaysia tidak pergi ke mana-mana tetapi membantu memasang sistem pam air. Tak boleh biarkan lubang digerudi saja. Kena pastikan ia boleh digunakan betul-betul, kata mereka. Mereka membina perigi dengan konkrit yang baik dan memasang pam tangan, serta membuat beberapa paip air supaya ramai orang boleh menggunakan air serentak. Sekarang, kami tidak perlu bangun pagi buta untuk mengambil air lagi. Kehidupan wanita berubah. 5 jam sehari yang dihabiskan untuk mengambil air menjadi waktu lapang. Kami mula menanam sayur-sayuran di waktu itu. Tomato saya tengah membesar. Kami menggemburkan tanah dan menyiram. Benih mula bercambah. Tanah yang kering perlahan-lahan bertukar menjadi hijau. Kanak-kanak juga berubah. Sekarang, mereka tidak perlu ponteng sekolah lagi. Shino gembira dan pergi sekolah setiap hari. Kadar kehadiran meningkat dari 10% kepada 90%. Tetapi, perubahan yang paling besar ialah kanak-kanak tidak sakit lagi. Dengan minum air bersih, cirit-birit dan demam hilang sepenuhnya. Jururawat di stesen kesihatan pun kagum. Ini jelas keajaiban. Sepanjang sebulan ini,
Tiada seorang pun kanak-kanak yang sakit kerana air. Orang dari kampung-kampung jiran mula datang melihat. Macam mana kamu buat? Boleh ke kampung kami pun buat. Harapan tersebar seperti penyakit berjangkit. Encik Ahmad turut membantu meninjau kampung lain. Di sini pun ada peluang. Nanti saya tunjukkan caranya, pasukan Malaysia. Bukan sahaja berkongsi teknologi, tetapi juga berkongsi harapan. Suatu hari, pegawai dari kerajaan Nigeria tiba. Macam mana perkara macam ni boleh berlaku? Wajah mereka tidak percaya. Sebab kami tak mengalah, jawapan Encik Ahmad ringkas tetapi benar. Kerajaan memutuskan untuk menjalankan projek yang sama di kampung-kampung lain di seluruh negara. Dengan kampung kami sebagai titik permulaan. Telaga air ini telah menjadi bukti harapan, kata ketua kampung dengan bangga. Kampung kami mula dipanggil Kampung Keajaiban. 2 bulan berlalu dan tiba masanya pasukan Malaysia perlu pulang. Tetapi kali ini, suasananya berbeza sama sekali. Betul-betul nak pergi ke? Kami memegang tangan Encik Ahmad dan bertanya. Ya, Pakcik kena pergi tolong kampung lain pula. Nanti datang balik ke? Mestilah. Sekarang kita dah jadi macam keluarga. Kami menyediakan hadiah perpisahan. Selimut tenunan tangan yang dibuat oleh wanita-wanita di kampung. Kalau sejuk atau rindu, selimutlah dengan kain ini dan ingat kami ya. Dr. Zulkifli meninggalkan gitarnya untuk kampung. Muzik mesti terus dimainkannya. Hairi bermain bola sepak dengan kanak-kanak buat kali terakhir. Lain kali Pakcik akan bawa jersey pasukan kebangsaan Malaysia untuk kami. Kami memasang papan tanda kecil di sebelah telaga air. Telaga air bagi yang tidak mengalah. Oleh persahabatan antara Malaysia dan Nigeria. Telaga air ini bukan sekadar lubang biasa, kata Encik Ahmad semasa perpisahan. Tapi ia adalah bukti persahabatan yang lahir daripada kepercayaan dan kerjasama sehingga ke akhirnya, sebelum menaiki trak, kami berkata, bila saya dah besar, saya nak jadi penggali telaga air. Kenapa? Saya nak budak-budak di kampung lain pun dapat minum air bersih macam kami. Kata-kata itu membuatkan semua pasukan Malaysia tersenyum. Bagus, kalau macam tu, datang belajar di Malaysia. Nanti Pakcik ajarkan, betul ke? Janji, trak bergerak pergi. Tetapi kali ini air mata yang mengalir berbeza. Ia bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kesyukuran. Kami melambaikan tangan kepada mereka yang perlahan-lahan hilang dari pandangan. Sampai jumpa lagi, mesti datang balik ya. Setahun berlalu. Kampung kami menjadi tempat yang sama sekali berbeza. Sekitar telaga air, ada pasar. Sekolah pun membesar. Kanak-kanak membesar dengan sihat. Kami kini berusia 12 tahun. Dia belajar bersungguh-sungguh. Ibu, peperiksaan kali ini, saya dapat nombor 1. Pandai anak ibu. Di meja belajarnya, ada surat dari Malaysia. Ia adalah surat dari Hairi. Kami belajar bersungguh-sungguh ke? Kita ada janjikan. Pakcik tunggu ya. Kerajaan Nigeria telah meluaskan projek telaga air bawah tanah ala Malaysia ke seluruh negara. Ratusan kampung mula mendapat air bersih. Kadang-kadang, kami mendengar berita tentang pasukan Malaysia, bahawa mereka sedang menggerudi telaga air di negara lain. Kisah kampung kami telah menjadi model harapan. Setiap pagi, saya akan pergi ke telaga air, mendengar bunyi air yang jernih mengalir dan mengingati hari itu. Mengingati orang yang tidak menyerah walaupun dalam keputusasaan. Mengingati keberanian untuk menerima kegagalan dan mencabar lagi. Hari ini, air masih mengalir, seperti harapan yang tidak pernah kering, seperti persahabatan yang tidak pernah pudar. Dan inilah hadiah yang Malaysia berikan kepada kami. Ia bukan teknologi, bukan wang, tetapi hati yang tidak mahu mengalah. Keajaiban yang dibina dari hati itu masih mengalir dan bergema sehingga ke hari ini. Inilah kisah keajaiban yang berlaku di sebuah kampung kecil di Nigeria, tempat di mana negara yang berbangga dengan teknologi terkemuka dunia pun menyerah. Tetapi pasukan kecil dari Malaysia ini berbeza. Apa yang mereka miliki bukanlah peralatan yang paling canggih, tetapi hati yang tidak menyerah sehingga ke akhirnya. Keberanian untuk menerima kegagalan dan kembali mencabar. Walaupun hanya tinggal 4 orang jurutera dan peralatan yang tidak sempurna. Itulah keajaiban yang kami saksikan. Bagaimana kisah yang mengesankan ini memberi inspirasi kepada hati Anda? Pada saat Anda ingin menyerah,
pada saat segala-galanya kelihatan mustahil. Ingatlah telaga air di kampung ini di Nigeria. Dan ingat bahawa keajaiban tidak tercipta daripada kebolehan luar biasa, tetapi daripada orang biasa yang tidak mahu mengalah. Jika anda rasa kisah yang menyentuh hati ini patut disampaikan kepada lebih ramai orang, sila bantu kongsi video ini agar kebaikan tersembunyi rakyat Malaysia dapat disaksikan oleh mata dunia. Bantu like, subscribe, dan tetapkan pemberitahuan juga ya. Dorongan daripada anda semua adalah tenaga penting yang membolehkan kami terus mencari dan menyampaikan kisah-kisah baik. Dari hati kami, Pasukan Malaysia Amazing.